وآله الكرام وأصحابه العظام سيؤل الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kerana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya dengan yakin, maka sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya yang menjadikan dirinya. Baik, telah kita sebutkan sebelum ini bahawa perkataan ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyebutkan ianya sebuah hadis, ada yang mengatakan ianya bukan hadis. Tetapi perkataan ini datangnya daripada seorang yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Beliau yang menyebutkan perkataan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kemudian ada penambahan di kalangan ulama sufi yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu kalla lisanu. Sebahagian pula mengatakan faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasadu kulluh. Baik. Maka artinya, barang siapa mengenal ia, seseorang itu akan dirinya, akan hakikat dirinya, yaitu kelemahan yang ada pada diri, sifat iftiqarnya seseorang itu kepada Allah, dengan yakin, ya, tanpa ragu-ragu, mengatakan bahawa dirinya adalah yang muftaqir ila rabbih, yaitu yang sangat fakir kepada Allah Ta'ala. Arti sangat fakir itu ialah sangat berkehendak kepada Tuhan. Maka sungguhnya mengenal ia, yakni seseorang itu akan Tuhannya, yaitu yang bersifat istighna, yang tidak memerlukan kepada yang lain, tidak perlu kepada hambanya. Tetapi hamba itu mengenal dirinya yang sangat perlu kepada Tuhannya. Tuhannya yang menjadikan dirinya, yang menjadikan akan dirinya, ya, menjadikan dirinya dalam keadaan yang sangat istimewa. Itu dikaji oleh ulama-ulama sufi, ya. Itu perjalanan seseorang itu daripada alam ruh sehinggalah kepada alam insan dipanggil, atau alam musyahadah, atau alamul mulki. Alam mulki, alam syahadah sama aja. Artinya
alam yang dapat disaksikan dengan mata kasar, atau dikatakan wujud secara zahir, dapat kita lihat dengan mata. Sebelum daripada wujud secara zahir itu dikatakan wujudnya secara batin. Wujudnya secara batin. Nah, jadi itu perjalanan daripada seorang yang duduknya di dalam alam arwah sehinggalah sampai kepada alam mulki. Baik. Itu perjalanan insan daripada sebelum diciptakan sehinggalah dia diciptakan. Sebelum dia diciptakan, segala maklumatnya itu sudah ada di dalam ilmu Allah. Maka siapakah yang perlu kepada Allah? Maka manusialah yang perlu kepada Allah Ta'ala. Perlu untuk mendapat rezeki daripada Allah, perlu untuk melengkapkan kehidupannya. Segala-galanya diperlukan daripada Allah, bukan daripada selain Allah. Maka apabila dia mengenal dirinya yang iftiqar kepada Tuhan, maka dikenalnya lah Tuhannya lah yang bersifat istighna daripada yang selain dirinya. Artinya Allah yang tidak memerlukan kepada makhluk, tetapi makhluk yang perlukan Allah Ta'ala. Kenapa dia perlu? Kerana dia bersifat lemah, al-ajzu, bersifat dengan segala sifat naqais. Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan atau kamalat. Baik. Yakni apabila mengenal akan baharu dirinya, baharu maknanya baru ada. Artinya sebelum daripada itu dirinya tidak ada. Dirinya tidak ada, tidak wujud sama sekali. Ini ulama sufi dia bincang, iaitu tidak adanya ketika mana? Ketika itu berada dia pada a'yan sabitah. Ketika adanya pada a'yan kharijah. Nah, pada a'yan kharijah daripada kedudukan alam ruh sehinggalah kepada alamul insan. Baik. Itu perjalanan yang dikaji oleh ulama sufi. Bahkan perjalanan itu tidak langsung berlawanan dengan akidah yang kita pegang. Karena sebelum daripada wujudnya manusia, pasti yang ada adalah dirinya yang batin, yang tersembunyi, yang berada di alamul arwah. Ketika mana dia zahir ke dunia sebagai seorang manusia bertubuh kasar, itu dikatakan wujudnya secara zahir. Dan wujud secara zahir itu adalah gabungan daripada ruh dan jasad yang dipanggil alamul jam'i, iaitu alam terhimpunnya di antara yang zahir dan yang batin. Baik. Maka dikaji oleh ulama sufi, sama ada yang batin dirinya atau yang zahir dirinya, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Batin itu apa dia? Ruh yang duduk di dalam, yang tidak dapat dilihat, tetapi kewujudan ruh itu dapat dipandang dengan wujudnya anggota, pergerakan anggota. Baik, ini yang kita sebutkan dahulu, iaitu perjalanan diri kita, gerakan tangan, gerakan kaki adalah daripada pergerakan ruh, dan ruh itu pula ditadbir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana kita mengetahui Allah bersifat dengan ilmu? Pergerakan segala manusia itu di dalam ilmu Allah Ta'ala. Allah bersifat iradah, kehendak Allah Ta'ala dicapai dengan pergerakan yang ada pada ruh yang menggerakkan anggota-anggota yang kasar. Demikian Allah menjadikan dengan sifat qudrah. Ulama bahas lagi antara sifat zat dengan sifat fa'il. Itu perbahasan yang dikaji oleh ulama tauhid, yang mana begitu juga dikaji oleh ulama sufi. Baik. Sebab itu kita kata daripada awal bahawa ilmu tasawuf itu adalah rincian yang halus daripada ilmu tauhid. Baik. Maka mengenal ia seseorang itu akan Tuhannya. Mengenal akan Tuhannya, Tuhan seseorang itu dengan wujud yang qadim. Wujud yang qadim artinya wujud yang tidak ada permulaan bagi wujudnya. Bila kita menyebutkan wujud yang qadim artinya apa? Dia sahaja yang wujud sebelum wujudnya sesuatu. Kalau dia wujud, kita pun ada pada ketika wujudnya Allah. Artinya kita dengan Allah sama level.
Kita juga bersifat qadim. Walhal kita tidak qadim, kita baharu. Artinya Allah lah yang qadim. Allah yang qadim itu yang ada pada dirinya adalah zat dirinya beserta dengan segala sifat kesempurnaan. Ketika wujudnya Allah, kita mengatakan Allah itu wujud. Apakah yang wujud selain daripada Allah? Tidak ada. Alam tidak ada, masa tidak ada, dahulu kemudian pun tidak ada, ruangan tidak ada, udara tidak ada, arash tidak ada, semua tak ada. Yang ada apa? Allah berserta dengan sifat kesempurnaannya. Maka itu dikatakan Allah itu bersifat dengan qadim. Allah itu bersifat dengan qidam. Jadi dirinya bersifat dengan qadim. Dirinya dikatakan qadim kerana bersifat dengan qidam. Baik. Demikian juga segala sifatnya. Setiap sifat yang ada pada zat yang baharu, maka sifat itu adalah baharu. Setiap sifat yang ada pada zat yang qadim, maka sifat itu juga adalah qadim. Maka Allah itu zat dan sifatnya adalah qadim. Maka ulama sufi mereka kaitkan lagi perbincangan tersebut, mereka kaji, iaitu berkenaan dengan dikatakan ahadiyah, wahdah dan wahidiyah. Itu istilah semata-mata. Walhal membicarakan bahawasanya ketika mana tidak adanya makhluk, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala beserta dengan segala sifat kesempurnaannya. Jadi perbahasan sifat 20 dikatakan Allah bersifat dengan qidam dan dirinya adalah qadim. Tidak ada permulaan wujud dan segala makhluk itu diwujudkan oleh Allah. Ketika segala makhluk ini tidak ada, di mana mereka? Mereka tidak ada langsung, tidak ada unsur-unsurnya. Yang ada cuma maklumat mereka itu di dalam ilmu Allah yang qadim lagi azali. Itu dibahaskan oleh ulama sufi, dihaluskan lagi. Tak. Akhirnya timbullah martabat 7. Baik. Kita tak faham martabat 7, kita langsung tuding jari kepada orang yang memahami martabat 7. Kita kata mereka ini adalah orang-orang sufi yang sesat, falsafah dan sebagainya. Baik. Karena kita tak faham. Kita tak faham. Itu je. Baik. Dan ulama kata apa? Setiap manusia itu musuh kepada sesuatu yang dia tak tahu. Bila tak tahu dia jadi musuh. Kalau dia tahu tak jadi musuh pula. Baik. Dan apabila mengenal ia akan dirinya, bila dia mengenal dirinya, mana? Dengan mengambil tempat, iaitu dirinya yang mengambil ruang. Allah tidak mengambil ruang. Allah bukan mengambil ruang kerana Allah bukan objek. Kita mengambil ruang kerana kita adalah objek. Kerusi ni tuan-tuan muat saya seorang je ni. Kalau ada orang lain nak tumpang tak boleh, sebab saya dah ambil ruang yang ada pada kerusi ni. Baik. Itu dia menyedari dirinya mengambil ruang. Dikenalnya Allah bagaimana? Allah tidak mengambil ruang. Allah tidak mengambil tempat dan lapang. Baik. Ingat baik-baik tuan-tuan, ini kitab-kitab tauhid. Dia kata setiap orang itu mengenal akan dirinya yang mengambil ruang, artinya Allah tidak mengambil ruang, tidak mengambil lapang, tidak mengambil tempat. Baik. Dan menerima arad. Arad itu apa dia? Arad ini artinya iaitu sifat baharu. Istilahnya sesuatu yang datang dan pergi, tidak kekal pada tempoh saat yang kedua, berlaku perubahan, itu dikatakan arad. Dan arad ini sangat sinonim dengan sifat makhluk. Seperti mana? Hitam, putih, dan apa itu sifat makhluk? Tinggi, rendah, besar, kecil. Jadi Allah bukannya arad yang ada besar, kecil dan sebagainya. Baik. Dan menerima arad artinya Allah tidak menerima arad. Maknanya Allah tidak menerima sifat yang baharu. Allah bukannya tinggi lampai, Allah bukannya rendah, Allah bukannya bulat, Allah bukannya lonjong dan sebagainya. Yang ada pada makhluk itu arad nama dia. Yang ada pada Allah namanya sifat. Yang ada pada makhluk namanya jirim ataupun jisim.
Yang ada pada Allah dipanggil zat. Diri Allah Ta'ala itu dipanggil zat. Diri makhluk dipanggil jirim ataupun jisim. Pada Allah Ta'ala dipanggil sifat, pada makhluk dipanggil arad. Baik. Apa bezanya? Arad itu tidak kekal dia. Pada tempoh saat yang kedua dia akan berlaku secara berubah. Kan? Hari ni kita kira uban kita berapa? Tengok lagi minggu depan, uban dah bertambah. Kan? Tengok lagi tahun depan, uban dah semakin banyak. Kan? Itu arad. Maknanya dia makin lama berubah. Kulit kita yang tegang akhirnya tidak lagi menjadi tegang. Jadi maknanya adakah Allah pun demikian? Allah mukhalafah lil hawadis, tak sama dengan makhluknya. Kalau kita semakin tua, Allah tidak semakin tua. Kalau kita perlu kepada orang lain, Allah tak perlu kepada orang lain. Baik. Itu dipanggil makhluk yang perlu kepada yang lain atau sifatnya iftiqar. Itulah Allah yang tak perlu kepada yang lain, nama sifatnya istighna. Baik. Kemudian dan menerima pihak 8 pihak iaitu pihak apa dia? Pihak kanan, pihak kiri, pihak depan, pihak belakang, pihak atas, pihak bawah, pihak luar, pihak dalam. 8 semua. Iaitu kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, luar, dalam. Di mana letaknya jantung? Di dalam badan. Di mana letaknya rambut? Di luar badan. Di mana letaknya tangan? Di sebelah kanan, sebelah kiri. Di mana letaknya muka? Di hadapan. Kemudian dikatakan belikat di belakang, kaki di bawah, kepala di atas. Itu dikatakan pihak. Allah Ta'ala ada pihak. Di luar dia, dalam dia, atas, bawah, kiri, kanan. Tak ada. Allah bukan di atas arash, Allah bukan di bawah arash, Allah bukan dalam alam, Allah juga bukan di luar alam. Karena luar dalam semua pihak itu dikatakan sebagai arad. Allah bukan di luar alam, artinya karena ada dalam alam. Allah bukan dalam alam, kan lawannya di luar alam. Jadi itu adalah sifat bagi makhluk. Maka Allah bukannya makhluk. Baik. Kemudian maka mengenal ia bahawasanya wujud Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qidam, sedia ada, tidak ada permulaan wujud. Halnya Allah Taala itu maha suci daripada tanda segala yang baharu. Makna tanda baharu itu apa dia? Seperti tanda baharu ni mengambil tempat. Tertolaklah ya perkataan orang yang mengatakan Allah itu bersela di atas arash. Kerana bersela itu mengambil tempat. Ahli sunnah bagaimana? Dua. Sama ada menyerahkan maksudnya kepada Allah dengan sekadar membacanya sahaja, ataupun dengan mentakwilkan. Baik. Ini nanti kita akan belajar dalam bab takwil. Dan menerima arad, iaitu sifat yang baharu. Dan menerima pihak di luar, di dalam, di atas, di bawah. Kalau Allah di atas arash, artinya di bawah arash ada lagi. Artinya di bawah Tuhan itu adanya alam. Di atas Allah Ta'ala pasti ada benda yang lain pula. Karena mustahil kita katakan sesuatu itu berada di atas satu tempat, tidak ada benda di atasnya. Baik. Walaupun santaklah sampai ke atap sekalipun, kalau dia ke atas duduk di situ, ada objek dia, pasti di atasnya itu adalah atap. Atas atap ada lagi udara di atas dia. Atas udara ada lagi awan, burung dan sebagainya di atasnya. Atas lagi ada lagi atas. Artinya bila mana dikatakan Allah itu di atas arash, maka adalah pihak dia. Dia di atas, pasti di bawahnya ada di benda. Maka yang menerima pihak ini itu cuma makhluk, bukannya Tuhan. Baik. Dan barang sebagainya. Dan berpindah pula fikirmu, yakni nazar tersebut cuba pindahkan kepada alam yang tinggi, kepada alam yang di atas. Maka arti alam yang tinggi itu
barang yang di atas falakiyah, iaitu bulan, bintang, matahari dan sebagainya. Maka kemudian berpindah pula fikir kamu kepada alam yang di bawah, ya. Dan iaitu di bawah falakiyah, di bawah sistem falak, sistem cakrawala, sampai kepada diri. Mana? Maknanya dah tengok bumi, tengok langit, dia kata diri kamu bagaimana pula? Ada kamu lihat? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada kamu sendiri kenapa kamu tidak perhatikan? Tengok betul-betul. Maka setelah kita melihat alam yang di luar, bintang terlalu tinggi, matahari juga terlampau tinggi, bulan juga terlampau tinggi, langit terlampau tinggi, bumi yang kita lihat cuma di atasnya sahaja, dalam bumi tak nampak apa. Mana yang lebih dekat? Diri kita sendiri. Tengok kejadian diri kita yang kita rasa sangat hebat kejadiannya, sehingga Allah memuliakan anak cucu Adam. Binatang yang mati tanpa disembelih najis, ikan yang asalnya halal dimakan tanpa disembelih, bila berubah baunya maka berubah hukum dia. Nak makan bangkai ikan tak boleh pula. Tapi manusia dia tidak najis dah. Bangkai manusia tidak najis. Allah muliakan manusia. Dan kalau nak tanam, dia tak boleh tanam begitu sahaja. Dia kena mandikan dahulu, disembahyangkan, kemudian dikafankan, disembahyangkan, ya. Dan ditanam dia, baru ditanam dia, ya. Itu anak cucu Nabi Adam alaihi salam, iaitu kita sendiri. Dan perjalanan kita daripada alam roh sehinggalah sampai kita ke alam yang nyata ini pun begitu juga. Ada perjalanan-perjalanan dia. Dalam diri kita ini adanya roh, adanya akal, adanya nafsu dan sebagainya. Sebahagian daripada makhluk Tuhan tidak memiliki akal. Kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan roh itu satu benda yang tidak akan binasa. 7 benda yang tidak binasa, salah satunya adalah roh. Ketika awal kejadiannya, maka bermulalah saat yang mana dia tidak akan binasa selepas daripada itu, illa melainkan insyaallah. Melainkan kalau Allah mengkehendaki, pasti dia akan membinasakan. Selama Allah tidak mengkehendaki dia binasa, maka dia tidak akan binasa, kekal selama-lamanya. Sama ada ke syurga ke dia, khalidina fiha abada. Yang kekal itu apa dia? Daripada mula dijadikan itu adalah ruhnya, sampailah bila-bila. Tetapi haiwan sampai masanya akan dibinasakan. Bumi sampai masanya akan dibinasakan. Semua akan dibinasakan. Itulah kelebihan manusia. Dan tubuh yang kasar ini akan dikembalikan kepada tanah. Habis semua dikembalikan kepada tanah. Karena itu punca kejadian daripada diri kita yang kasar ini. Tapi roh ada perjalanan lain yang mesti dilalui. Alam barzakhnya, kemudian sampai ke alam akhiratnya, sampai kepada alam jazaknya, yang baik dan buruk ditimbang segala amalnya, berakhir dengan masuk ke syurga atau ke neraka Allah Ta'ala. Itu perjalanan roh. Dan tubuh yang mana dipakai semasa hidupnya akan dimusnahkan, dipakaikan dengan tubuh yang baru, dengan roh yang lama. Masih orang yang sama, tapi tubuhnya akan bertukar. Masuk ke syurga, tubuhnya akan ditinggikan, dan material badannya juga akan diubah sehingga masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kekal, rohnya masih kekal lagi. Itu kepelikan yang ada pada manusia. Allah kata, kenapa kamu tidak lihat kejadian kamu? Sangat pelik. Baik. Kamu ada perasaan, boleh kontrol, nak ambil cermata, nak ambil pen, nak ambil air apa semua tanpa suruh dengan tangan, tetapi cukup dengan perasaan kamu boleh ambil itu, boleh ambil ini sebagainya. Tengok yang paling hampir. Yang paling hampir itulah diri kamu sendiri. Maka ulama sufi mereka kaji, akhirnya mereka mengatakan itu sebahagian daripada alam. Karena alam itu dikatakan masih wallah, selain daripada Allah dipanggil dia alam. Cuma alam itu ada alam yang kecil, ada alam yang besar. Alam yang kecil itu alam menggambarkan kepada alam yang sangat besar. Maka alam yang besar itu adalah dikatakan jadi alam yang di atas, alam yang di bawah.
Segala cakrawala yang di atas termasuk bumi kita, itu alam yang sangat besar. Tapi ada alam yang kecil yang boleh kita tengok dan kita merasainya, iaitu diri kita sendiri. Itu dikatakan di sini, iaitu tengok di atas, tengok di bawah sampai kepada diri sendiri. Baik. Yakni makhluk yang di bawah sekali. Maka apabila yakinlah kamu dengan fikirmu atas baharu sekalian itu, sampai ke muncak kamu mengatakan alam ini bersifat baharu ada, sebelum ini alam ini tidak ada sama sekali, maka yakinlah bahawasanya yang menjadikan alam semata-mata itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang lain. Allah lah yang menjadikan dia, yang bersifat uluhiyah, sifat ketuhanan, iaitu istighna daripada yang selainnya, iftiqar yang lain kepadanya, itulah dikatakan sebagai Tuhan, kerana sifat uluhiyah, ketuhanan itu ada pada dirinya. Dan makhluk tidak ada sifat uluhiyah, makhluk itu ada sifat kehambaan semata-mata. Itu pun kalau seandainya ada, kalau seandainya ada sifat kehambaan pada seseorang, yang taat dia, patuh dia kepada Tuhannya, yang kasih dan sayangnya cuma kepada Tuhan dia, dan keyakinannya cuma kepada Tuhan dia, manfaat dan mudarat itu diberikan oleh Tuhannya, itu bukan daripada benda yang lain daripada Allah Ta'ala, segala-galanya Allah. Itu dikatakan orang yang memiliki sifat kehambaan. Jadi bagaimana kalau dia merasakan semua daripada Tuhan, maka datanglah kehambaan tadi, iaitu hati yang senantiasa ingat kepada Tuhannya. Apa yang dipandang, dibawanya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah ciptaan Allah. Kalau apa pun terjadi, dikatakan ini adalah kehendak Allah. Diusaha sesuatu tak dapat, dia kata ini adalah kehendak Allah. Diusahakan dapat, ini juga kehendak Allah. Dan segala-galanya Allah, tak pernah putus lidahnya menyebut Allah, dan hatinya menumpu kepada Allah. Itu dikatakan sifat kehambaan kepada Allah. Baik. Kita lupa kepada Allah. Kadang-kadang hilang sifat kehambaan kepada Allah. Baik. Yakni arti iman itu, masuk kepada tajuk yang baru, wa fussiral imanu bitasdiqi, dan ditafsirkan iman itu bitasdiq dengan membenarkan. Baik. Yakni terjemahannya, arti iman itu tasdik yang putus. Tasdik maknanya membenarkan, mengiyakan. Yang putus artinya yang tidak akan patah ke belakang semula, tidak akan berlaku sebaliknya. Keyakinannya kepada Allah tersebut sangat jitu, sangat mantap, dan tidak akan berubah sama sekali. Itu dikatakan tasdik yang putus. Dia mengiyakan, membenarkan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuktikan dengan i'tiqad perkataan dan perbuatannya. Bagaimana? Iaitu dengan sembahyangnya dijaga. Kenapa dia sembahyang? Karena dia yakin wujudnya Allah yang perlu disembah. Dia perlu menyembah Allah, karena itu perintah daripada Allah. Dan akur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidahnya begitu juga. Kenapa berzikir? Karena yakin wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut-sebut oleh lidah dan hatinya. Ini baru kita kata orang yang yakin. Kalau tak yakin macam mana? Mulut dia kata Tuhan, tapi hati tidak. Itu tak yakin. Itu tak yakin nama dia. Baik. Sembahyangnya pun tidak. Itu tidak mentasdik, tidak mengiyakan. Kalau mengiyakan, semua bergerak sekali. Hatinya, lidahnya, tubuhnya, itu menunjukkan bahawa dia yakin Allah itu wujud. Dia yakin Allah itu Tuhan. Baik. Putus akan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat uluhiyah, dengan sifat ketuhanan, yaitu tadi istighna'ul ilah an kulli ma siwah wa iftiqaru ilaihi kullu ma adah. Itu dikatakan ketuhanan tadi, Dia tidak perlu kepada yang lain, bahkan
bahkan yang lain itu memerlukan kepada dia. Itu dikatakan sifat ketuhanan. Baik. Dan maha suci, yakni Allah Ta'ala itu daripada bersifat naqais. Naqais artinya sifat kekurangan. Sifat kekurangan, pelupa, itu naqais. Baik. Dan Nabi Muhammad itu tentu, yakni pasti pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rasulullah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah perintahkan kepada kita, sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadikan Nabi Muhammad itu sebagai rasul daripada Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa jua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuktikan kehidupan Nabi itulah contoh ikutan dalam kehidupan kita. Nabi macam mana hidupnya, kita tiru kehidupan Nabi. Nabi macam mana muasyarahnya, macam mana dia menyembang dengan orang, kita cuba ikut Nabi sedapat yang mungkin. Itu apa dia? Kepercayaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ikut, maknanya ada keyakinan ke Nabi itu ada. Kalau ada sungguh macam mana, segala kehidupan Nabi itu adalah kehidupan kita. Percaya kita wujud Allah Subhanahu wa taala, segala perintah dia tak pernah kita engkarkan. Kalau terengkar sekalipun, taubat kita kepada Allah. Kenapa taubat kepada Allah? Beriman kewujudan Allah. Mana kehidupan orang sufi itu memang macam tu. Orang bertauhid juga memang macam tu, iaitu mereka senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala, walaupun tidak menyebut Allah, Allah, Allah di mulut, tetapi hatinya apa dilihat, dia akan refer semula. Ini adalah tanda-tanda Allah itu bersifat iradah. Ini tandanya Allah bersifat kudrah. Ini tandanya takdir itu ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh makhluk Allah. Baik. Begitu Nabi kita kata Nabi itu ada, kehidupan Nabi itu kehidupan kita. Artinya keyakinan kita ada kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu tentu pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang benar khabarnya, bersifat dengan siddiq. Lagi kepercayaan, bersifat dengan amanah Nabi tersebut. Artinya Nabi tidak menyembunyikan apa jua yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia keseluruhannya. Dan apa jua yang datang daripada Nabi tidak pernah ada yang bohong ataupun salah. Dan Nabi mengatakan bagindalah Rasul daripada Allah, dan kita meyakini itulah Rasul daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan kita tidak pernah kita nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta serban Nabi pun kita tak mengata. Bahkan kita mengatakan bukan serban Nabi, capal Nabi itu sangat mulia. Bukan serban saja kita mengatakan serban Nabi tak banyak, kemungkinan kotor kot. Tak ada. Tak boleh kita mengatakan demikian. Tidak ada adab. Kita mengatakan bukan serban saja, bahkan selipar Nabi lebih mulia daripada kita. Demikian kita menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan tidak sekadar itu, bahkan kita memperbanyakkan salawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi pada malam Jumaat, pada pagi Jumaat. Dan ada hadis yang menyebutkan, iaitu pada petang Jumaat Allah akan makbulkan permintaannya. Iaitu kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 80 kali selepas daripada asar, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Banyakkan selawat. Kenapa banyak selawat? Kerana kita yakin adanya pesuruh Allah yang bernama Muhammad, kekasih Allah, yang Allah perintahkan kita untuk selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah kamu berselawat kepada Nabi, tapi Allah berselawat kepada kamu balik. Kan kebesar tu. Maknanya itulah ingatan Allah kepada kita bila kita mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Syekh Daud Al-Fatani mengatakan, wala zikrullahi akbar. Dia terjemahkan, dan ingatan Allah kepada engkau itulah yang paling besar sekali. Bagaimana ingatan Allah? Iaitu dengan kita selawat kepada Nabi, Allah akan selawat kepada kita sebanyak 10 kali.
Maknanya apa? Dia selawat kepada kita pula, iaitu Allah menurunkan rahmatnya kepada orang yang berselawat tersebut. Siapa? Orang yang berselawat. Kalau kita lah. Dah. Itu maknanya apa? Kita yakin Allah itu wujud. Kita yakin Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sebab itu semua ni kita buat. Kalau tak yakin, kita pun tak buat. Dah. Nak buat macam mana kita tak yakin? Baik. Dan barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tentu benar khabarnya. Maknanya apa jua yang dibawa oleh Nabi juga adalah satu perkara yang benar dan tidak dapat disanggah sama sekali. Baik. Maka inilah kata Imam Asy'ari radhiyallahu anhu dan kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu, arti iman itu adalah i'tiqad yang putus, yang sampai kesudahan putus akan wujud Allah Subhanahu wa taala dan benar barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka inilah kata Imam Asy'ari, maknanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu, dia kata pula iman itu apa? I'tiqad yang putus, iaitu pegangan yang tidak akan berubah sama sekali. Itu i'tiqad yang putus, yang sampai kesudahan putus akan wujud Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak akan berubah keyakinannya tentang kewujudan Allah, dan yakin juga akan benar barang yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ta'rifan daripada Abu Mansur Al-Maturidi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Syahdan disyaratkan dalam iman itu qabul serta adam takabbur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Al-Fatihah. Bismillah.